Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat dan juga Datuk Dr. Chong Chee Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 23 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang positif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 6,353 kes, iaitu bersamaan dengan 81.25% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 31 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 57 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,819 kes, iaitu jumlah kes aktif dengan kemboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,351 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 57 kes baru yang dilaporkan, 10 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 47 kes penularan COVID-19 di dalam negara, 43 kes adalah kes bukan warga negara, di mana 24 kes telah dikesan di depo tahanan imigresen Sepang dan 15 kes dikesan di Pahang yang merangkumi 3 kluster pekerja bukan warga negara. Dan masing-masing satu kes bukan warga negara daripada kluster Sungai Lui, pekerja di Klang, Pati dan satu kes kluster Pudu. Oleh itu, kes penularan COVID-19 di dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah 4 kes sahaja. Sehingga kini 9 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.47% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan risiko jangkitan COVID-19 meningkat dengan amalan merokok. Tembakau membunuh lebih daripada 8 juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Daripada jumlah ini, lebih 7 juta kematian adalah disebabkan oleh penggunaan tembakau secara langsung dan sekitar 1.2 juta adalah disebabkan oleh bukan perokok yang terdedah kepada asap rokok terpakai, iaitu second hand smoke. Sempena sambutan Hari Tanpa Tembakau yang diraihkan pada 31 Mei setiap tahun, pada tahun ini Hari Tanpa Tembakau di Malaysia adalah bertemakan generasi muda mesti dilindungi. Selain generasi muda, Kementerian Kesihatan menyuruh semua peringkat dan lapisan masyarakat menghindari diri daripada amalan merokok. Berhenti merokok, anda pasti lebih sihat. Tabiat merokok telah terbukti mengakibatkan pelbagai jenis penyakit serta boleh melemahkan sistem imuniti manusia, sekaligus meningkatkan risiko terhadap jangkitan bakteria dan virus termasuk semasa wabak COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia melalui kenyataan yang telah dikeluarkan pada 27 Mei 2020 dan disokong dengan beberapa kajian yang dijalankan di luar negara mendapati golongan perokok adalah berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi yang lebih teruk jika dijangkiti virus COVID-19. COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang menyerang terutamanya paru-paru. Merokok merosakkan fungsi paru-paru, justru menjadikan badan kita lebih sukar untuk melawan coronavirus dan penyakit-penyakit lain. Terkini tinjauan kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti ataupun NHFS 2019 yang dilancarkan baru-baru ini, iaitu pada 29 Mei 2020, menunjukkan prevalence rakyat Malaysia yang mengidap darah tinggi adalah sebanyak 30% dan penyakit kencing manis adalah sebanyak 18.3%.
Golongan ini berisiko untuk mendapat komplikasi yang teruk sekiranya dijangkiti COVID-19. Apatah lagi jika mereka mempunyai risiko tambahan seperti amalan merokok. Melalui NHMS 2019 juga memandangkan 21.3% rakyat Malaysia dianggarkan merokok, maka mereka lebih terdedah kepada risiko komplikasi COVID-19 berbanding dengan mereka yang tidak merokok. Penelitian dan analisa awal berkaitan sejarah merokok dan faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang telah dijalankan ke atas 86 daripada jumlah pesakit COVID-19 yang telah meninggal di dunia di Malaysia didapati 19.8% iaitu 17 orang adalah terdiri daripada golongan perokok. Analisa juga mendapati bahawa bagi kes kematian COVID-19 yang tidak mempunyai sejarah penyakit kronik tetapi merokok, jumlah kematiannya adalah lebih tinggi berbanding dengan kes kematian COVID-19 yang bukan perokok, iaitu 17.6% berbanding dengan 12.1%. Kementerian Kesihatan terus membuat pemantauan bagi kesalahan penjualan produk merokok. Walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, kebanyakan premis penjualan tidak beroperasi seperti dahulu. Namun, penjualan atas talian didapati masih giat berjalan, misalnya melalui platform e-dagang. Kesalahan penjualan di atas talian dan kesalahan penjualan produk yang mengandungi nikotin adalah masing-masing dikawal di bawah Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 dan Aktah Racun 1952. Sepanjang penguatkuasaan PKP dan PKPB didapati sebanyak 118 laman sesawang persendirian e-dagang dan media sosial telah melakukan kesalahan. Tindakan pun telah diambil ke atas mereka. Pihak Kementerian Kesihatan prihatin terhadap golongan perokok yang ingin berhenti merokok, namun terbatas dengan kawalan pergerakan yang sedang berkuat kuasa. Justru pihak Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pihak Persatuan Farmasi Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia telah menyediakan perkhidmatan kaunseling berhenti merokok atas talian. Tambahan pula, pelbagai maklumat berkaitan bahaya merokok dan COVID-19 juga boleh didapati melalui aplikasi MySejahtera dan laman sesawang www.jomquit.moh.gov.my. Sepanjang tempoh PKP dan PKPB, dimaklumkan seramai 400 orang perokok telah mendaftar bagi mendapat bantuan berhenti merokok atas talian dan lebih 5,000 orang telah melayari laman sesawang www.jomquit.moh.gov.my. Angka ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan kesedaran di kalangan masyarakat, terutamanya golongan perokok, tentang bahayanya merokok. Kementerian berharap agar lebih ramai lagi perokok proaktif dan mengambil tanggungjawab untuk bertindak segera demi menjaga kesihatan diri sendiri serta melindungi orang yang dikasihi, terutamanya warga emas dan kanak-kanak. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada segala nasihat dan saranan yang sering ditekankan oleh kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB.
O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P. Penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini bilangan sampel yang diambil dan diuji adalah 41,426. Bilangan positif adalah 3,373. Kes yang masih aktif adalah 174 bersama dengan 5.16%. Kes yang sembuh ialah 3,166 dan melibatkan 33 kes kematian. Dan hari ini ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes positif 3,373 iaitu bersama dengan 8.14%. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan disaringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 31 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 21,722. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,318 iaitu bersama dengan 70.5%. Jumlah kes yang positif adalah 695 iaitu ada pertambahan 4 kes berbanding dengan semalam. Dan mereka yang bergejala ialah 97 kes iaitu 14.0%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 598 kes iaitu bersama dengan 86%. Dimaklumkan juga saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 31 Mei 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti ada 41,473. Jumlah diambil sampel yang diambil dan diuji adalah 32,125 iaitu bersama dengan 77.5%. Jumlah kes yang positif adalah 271 kes iaitu tiada pertambahan kes pada hari ini. Dan mereka yang bergejala adalah 37 kes iaitu 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 234 kes bersama dengan 86.4%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 295 pusat jagaan warga emas sehingga 31 Mei 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan juga kaki tangan yang dikenal pasti adalah 12,681. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 11,049. Jumlah kes yang positif 26. Mereka yang bergejala ialah 4 kes bersama dengan 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 22 kes iaitu bersama dengan 84.6%. Iaitu tiada pertambahan kes di pusat jagaan warga emas pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 31 Mei, sejumlah 46,859 individu telah menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Dan sejumlah 36,126 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan jumlah kes positif adalah 482 iaitu ada pertambahan 10 kes dan 7 kes adalah rakyat Malaysia yang pulang daripada Mesir dan masing-masing 1 kes daripada Jepun, Singapura dan Brunei. Seterusnya dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara sehingga 31 Mei 2020. Jumlah bukan warga negara disaring dan diuji adalah 35,530. Jumlah yang positif adalah 1,965 dan jumlah negatif ialah 32,832. Dan daripada 1,965 kes positif, 778 iaitu 39.6% masih dalam pengasingan dan rawatan.
tiada kes dirawat di ICU dan bukan warga negara yang melibatkan kematian adalah 4 kes iaitu 0.2%. Seterusnya laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 31 Mei 2020. Kluster yang pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil, jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 1,545 dan jumlah kes yang positif ialah 283 melibatkan semua bukan warga negara. Jumlah kes yang negatif ialah 1,262 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positiviti ialah 18.3%. Depo tahanan kedua iaitu depo tahanan imigresen Semenyih, jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 1,785. Jumlah kes yang positif 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang warga negara. Jumlah kes negatif ialah 1,719 dan tiada yang menunggu keputusan. Dan kadar positiviti di depo tahanan imigresen Semenyih ialah 3.7%. Yang ketiga ialah depo tahanan imigresen Sepang. Jumlah sampel yang diambil adalah 1,477. Jumlah kes positif ialah 60. Kesemuanya melibatkan bukan warga negara dan jumlah kes negatif ialah 1,113 dan 304 masih menunggu keputusan. Menjadikan kadar positiviti setakat ini ialah 4.1%. Dan yang keempat ialah depo tahanan sementara imigresen Putrajaya. Jumlah sampel yang diambil adalah 101 dan jumlah kes yang positif setakat ini adalah 2 iaitu melibatkan bukan warga negara. Jumlah kes negatif ialah 92 dan 2 kes masih menunggu keputusan. Kadar positiviti ialah 2%. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang tamat selepas pengawasan dan pemerhatian selama 28 hari sehingga 31 Mei 2020 iaitu melibatkan kluster selayang baru iaitu di Gombak, Selangor dan kluster ini telah menjangkiti ataupun kes yang positif ialah 52 dan tiada kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 31 Mei 2020. Ingin dimaklumkan ada 3 kluster baru yang dilaporkan di Pahang iaitu kluster ladang di Bera, kluster kilang papan di Maran dan kluster syarikat pembinaan di Maran. Yang pertama ialah kluster depo tahanan imigresen Sepang iaitu ada pertambahan 24 kes baru menjadikan jumlah 60 kes. Yang kluster yang baru ialah kluster ladang di Bera iaitu ada kes baru ialah 7 kes. Dan kluster ketiga ialah kilang papan di Maran, ada kes yang dikesan ialah 6 kes dan kluster syarikat pembinaan di Maran iaitu ada dikesan 2 kes yang ada jadi kluster yang baru ialah kluster ladang di Bera, kilang papan di Maran dan juga syarikat pembinaan di Maran. Dan kluster seterusnya ialah Kampung Sungai Lui, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 209 kes. Dan kluster Pudu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 76 kes. Dan kluster yang lain tiada pertambahan setakat ini. Dimaklumkan juga kapasiti harian 43 makmal COVID-19 setakat 30 Mei 2020. Kapasiti maksima makmal ialah 29,789 ujian sehari dan kita berjaya melaksanakan 27,459 ujian seharian iaitu bersamaan dengan 92% pada kapasiti makmal. Dan dimaklumkan kita bermula dengan keupayaan makmal kita di bulan Januari ialah 1,600 sahaja. Dan kini kita berjaya menjalankan RT-PCR hampir mencecah 30,000 untuk sehari. Dan seterusnya dimaklumkan laporan jumlah sampel dan ujian untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op adalah 16,127 pesakit. Jumlah kumulatif kes positif adalah 13 pesakit iaitu bersamaan dengan 0.1%. Dan juga dimaklumkan jumlah sampel dan ujian yang menggunakan kaedah rapid test kit antigen yang dijalankan setakat ini adalah 5,553 ujian
dan kes yang positif dikesan menggunakan RTK antigen adalah 56 kes, iaitu bersamaan dengan 1%. Dan setakat itu saja saya buka pada soalan, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk, Farhan daripada Bernama. Saya ada dua soalan. Soalan pertama berkaitan dengan kluster parti, iaitu 3 kluster parti di Sepang, Semenyih dan Bukit Jalil, dan yang terbaru adalah Putrajaya. Adakah KKM sudah mengenal pasti punca jangkitan melibatkan kluster pendatang asing tanpa izin ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kemungkinan punca jangkitan adalah dari luar depot ataupun sebelum parti terbabit ditahan, bagaimana aktiviti pengesanan kontak rapat akan dilaksanakan, dan perlukah masyarakat lebih berhati-hati kerana mungkin ramai parti yang masih bebas di luar sana adalah di kalangan mereka yang positif COVID. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang ini kalau kita lihat kepada keempat-empat depo tahanan immigration, jadi sekarang kita masih menjalankan siasatan. Apa yang pasti ialah kita dapat kesan kes-kes yang positif dan kita asingkan kes-kes tersebut. Dan mereka yang negatif tetapi ada kontak rapat dengan ataupun terdedah dengan kes yang positif juga kita asingkan untuk kuarantin. Dan penyiasatan masih dijalankan punca dia. Jadi mungkin kita tak pasti lagi punca tersebut. Mungkin jangkitan daripada luar ataupun jangkitan yang di bawah dari luar masuk kepada depo tahanan masih kita tak dapat pastikan. Tetapi apa yang pasti ialah kita perlu asingkan mereka, dan mereka yang positif telah pun kita asingkan dan diberi rawatan di hospital, dan yang terdedah kepada kes positif kita kuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Datuk Mohan dari RTM. Datuk, saya ada dua soalan. Pertama, institusi mandu dan latihan serta proses pelesinan pemandu oleh Jabatan Pengatur Jalan JPJ akan kembali beroperasi esok dari 8 pagi sehingga 4 petang. Jadi apakah SOP yang mungkin Kementerian Kesihatan akan letakkan berikutan jangkaan orang ramai akan merebut untuk memperbaharui lesen mereka di JPJ seluruh negara? Dan soalan kedua, seperti mana yang telah diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan, kebenaran melintas negeri yang akan dibenarkan bagi urusan penting, dan hari ini juga beliau telah menyatakan bahawa bagi golongan bujang cadangan untuk melintas negeri juga akan dipertimbangkan. Jadi bagaimana Kementerian Kesihatan melihat perkara ini? Terima kasih atas soalan tersebut. Sekarang ini Kementerian tengah melihat kepada data dan fakta yang kita ada. Dan daripada pemodelan ataupun data-data yang kita dapati ialah kita dapati rakyat Malaysia patuh kepada SOP. Jadi kalau rakyat Malaysia patuh kepada SOP, dan jadi jangkaan kita mungkin dapat mengurangkan ataupun memutuskan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat kita ataupun di negara kita. Tetapi sekarang ni yang kita tengah fokus ialah kepatuhan di kalangan bukan warga negara. Jadi yang ini fokus yang utama. Jadi kalau kita lihat kepada trend begitu, setakat ni contohnya dah 8 hari kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri dan tiada peningkatan kes. Ini menunjukkan kepatuhan kepada SOP. Dan kita jangkakan minggu depan pun mungkin tidak ada peningkatan yang mendadak kes-kes selepas Hari Raya. Jadi kalau begitu, kalau kita dapat data begitu, jadi mungkin kita akan memberi kelonggaran kepada sektor-sektor melibatkan rakyat Malaysia. Jadi salah satu ialah dari segi pendaftaran. Kalau pendaftaran sekarang ni, kita juga menggalakkan semua jabatan kalau boleh gunakan atas talian. Jadi pendaftaran cara atas talian ataupun menggunakan kaedah-kaedah yang terbaru untuk kita menjalankan proses ataupun perkhidmatan di jabatan masing-masing. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang perlu mengambil contohnya lesen dan sebagainya. Jadi penjarakan tu, SOP tu dah ada. Jadi kita harap mereka kena patuh pada SOP, iaitu penjarakan. Kalau kita tak dapat menggunakan penjarakan, pastikan kita gunakan mask dan juga kita sering mencuci tangan dan sebagainya. Jadi SOP itu ada dah. Dan kita kena kerap disinfeksi atau membersihkan tempat-tempat awam
Contohnya tempat-tempat yang kita kerap guna dalam kenderaan dan sebagainya. Jadi itulah SOP yang kita ada, dan pastinya kalau kita patuh kepada SOP, kita boleh mengelakkan ataupun memutuskan jangkitan COVID-19 ni. Assalamualaikum Datuk. Berkenaan dengan nasihat Datuk tadi yang mengenai risiko jangkitan COVID yang meningkat dengan amalan merokok. Jadi soalan saya, apa yang dilihat sekarang, kerajaan mengumumkan kebenaran untuk makan di kedai, namun tindakan pengurusan larangan merokok di restoran dan kedai makan dilihat semakin longgar. Minta komen Datuk mengenai perkara ini. Jadi amalan merokok dari dulu sampai sekarang pun kita tidak menggalakkan, ataupun kalau boleh rakyat Malaysia patut berhenti merokok. Jadi mungkin dalam kesempatan PKP dan PKPB, mungkin ini satu kaedah kita boleh menggunakan masa ini untuk berhenti merokok, iaitu satu, kedai-kedai pun tak menjual rokok, tetapi yang sekarang menggunakan platform e-dagang, dan kita menasihatkan mereka yang merokok untuk tampil ke depan menggunakan laman, contohnya untuk kaunseling dan sebagainya. Kita, Kementerian Kesihatan dan juga pelbagai agensi telah memulakan satu platform, iaitu Jom Quit, iaitu .moh.gov.my, untuk mereka dapatkan kaunseling yang sepatutnya untuk berhenti merokok. Jadi kempen berhenti merokok tetap akan dijalankan walaupun semasa PKP ataupun PKPB. Dan nasihat kita kepada orang ramai ialah berhenti merokok, iaitu kalau kita boleh berhenti merokok, pasti kesihatan kita lebih baik. Dan jangkitan tu, kalau kita lihat pada jangkitan di kalangan mereka yang merokok, kalau mereka mendapat jangkitan COVID-19, jadi kita tahu iaitu komplikasi ataupun kalau kategori daripada 1 hingga 5. Jadi kita komplikasi untuk mereka yang merokok tu lebih tinggi, iaitu 17% berbanding dengan mereka yang tidak merokok. Ini adalah kerana kerosakan paru-paru, dan jika mereka ada radang paru-paru, jadi akan mengakibatkan komplikasi mereka, paru-paru tu mungkin berakhir dengan kematian. Dan juga yang kedua ialah dari segi clotting, iaitu pembekuan darah dalam saluran darah. Dan yang ketiga ialah ketahanan tubuh, imuniti juga berkurangan kalau kita merokok. Jadi nasihat kita ialah kepada semua perokok, lebih baik berhenti merokok demi kesihatan. Datuk DG, yesterday it was reported that there's an officer from Wisma Putra tested positive. So we'd like to know, including the foreign minister and other officers, how many number of officers are currently in quarantine for 14 days? Okay, thank you very much. So yes, there was a report that one of the officers in Wisma Putra has been diagnosed or even detected positive. And what we have done, as usual, we have actually identified the first high-risk group will be the family members. So we have screened 18 of the family members so far, and also 38 of the those close contact, that means colleague and etc. in the office. And so we have done that. So we will wait for them. And certainly those the case that's positive has been isolated and treated in the hospital. The other 46 of them will be quarantined at home for 14 days. So that's a process that we have done, and we have swabbed them, and we are waiting. Some are waiting for reports, but none of them are positive at the moment. Assalamualaikum Datuk DG. Saya ada dua soalan. Soalan pertama berhubung dengan kluster bukan warga negara ataupun kes-kes positif dalam kalangan bukan warga negara. Sebelum ni Datuk DG ada sebut berkenaan dengan golongan terbabit dia mempunyai 80% yang tidak bergejala. Jadi boleh saya tahu a matter of education kepada public. Kalau pesakit yang tidak bergejala ni ada perbezaan tak in terms of dia punya virus load dalam badan berbanding orang yang mempunyai gejala, dan juga dia punya kadar kebolehjangkitan ataupun ineffectivity. Soalan kedua berkenaan dengan 3 kluster baru yang direkodkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita lihat kluster Ladang Bera, Kilang Papan di Maran dan satu syarikat pembinaan di Maran. Kawasan-kawasan ini terletak di pinggir bandar, iaitu jauh ke pedalaman, tapi masih mencatatkan kes positif. Sudahkah KKM mengenal pasti punca jangkitan dan juga kes indeks kepada kes ataupun kluster ini? Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada dua soalan ni. Yang pertama ialah mengenai kluster bukan warga negara, iaitu di depo tahanan dan sebagainya.
Jadi kita sekarang tengah melihat kepada jangkitan tu, sama ada jangkitan tu ialah jangkitan yang baru ataupun jangkitan yang lama. Dan kita tahu sekarang ni kalau mereka yang tak ada gejala, virus load mereka adalah rendah. Tapi kalau bila mereka mendapat gejala, iaitu virus load 2 hari sebelum mendapat gejala tu tinggi. Jadi kalau mereka yang tak ada gejala, mereka boleh menjangkiti ialah 2 hari sebelum mereka dapat gejala. Dan mereka boleh menjangkiti pada hari minggu pertama. Jadi dalam minggu pertama bergejala, itu masa itulah aktif yang dia boleh menjangkiti. Tetapi kalau kita asingkan mereka untuk tempoh 8 hari, 10 hari ataupun kita sekarang ni laksanakan 14 hari, jadi keboleh jangkitan akan kurang ataupun hampir menjadi sifar lepas 14 hari. Itu yang tindakan kita. Jadi kita sekarang ni kena bezakan yang tak ada gejala ni, terus tak ada bergejala, tak ada masalah sebab dia tak ada keboleh jangkitan. Tetapi kalau mereka mendapat gejala 2 hari sebelum dapat gejala, iaitu pre-symptomatic, mereka boleh menjangkiti. Itulah tempoh yang kita dapati. Jadi masalah sekarang ni ialah kita lihat yang mereka yang tak ada bergejala, mungkin mereka dalam tempoh 14 hari, kalau tak ada bergejala, mereka tak boleh menjangkiti. Tapi yang menjangkiti ialah 2 hari sebelum gejala. Itu yang kawasan tu. Kalau kita boleh asingkan mereka, jadi kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Yang tu yang satu. Yang kedua, yang 3 kluster yang dikesan di Pahang ialah sebahagian daripada tindakan pejabat kesihatan, iaitu untuk melaksanakan surveillance ataupun pensampelan secara rawak. Jadi kita melaksanakan pensampelan dan kita dapati ada yang positif. Jadi bila dah positif tu kita akan terus melaksanakan tindakan kita, active case detection, dan mana yang positif kita asingkan, yang negatif kita akan kuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Datuk, soalan tambahan berkaitan dengan 3 kluster baru itu juga. Adakah mereka ni melibatkan orang warga asing atau warga tempatan? Ya, kalau kita lihat sekarang ni daripada kes atas sudah melibatkan warga asing, iaitu ladang di Bera ialah 7 kes semua warga bukan warga negara, dan juga di Kilang Papan, Nimaran dan syarikat pembinaan Nimaran itu melibatkan 6 kes dan 2 kes semua dia bukan warga negara. Jadi ke semua kes yang kita ada sekarang ni ialah 15 kes ya, semua bukan warga negara. Jadi kalau kita lihat pada data, mungkin besok kita akan berkongsi dengan pemodelan kita, iaitu melihat kepada jangkaan kita di mana kita dalam tempoh sebulan lepas dan jangkaan kita pada hari ini dan juga akan datang. Jadi yang melibatkan warga negara, kita telah dapati patuh kepada SOP. Dan bila kita patuh pada SOP, bermakna R0 ataupun RT mereka adalah kurang daripada 0.3% untuk rakyat Malaysia. Tetapi yang bukan warga negara, kalau kita tolak depo tahanan immigration dan kita tolak juga yang mereka yang kembali dari luar negara, yang itu kes import, jadi kita dapati kawalan kita masih dalam lebih kurang 0.3 dan kita masih memantau. Jadi kita setiap hari kita akan memantau dari segi perkembangan yang jangkitan pada warga negara dan bukan warga negara. Apa yang penting sekarang ni ialah fokus kita kepada bukan warga negara supaya mereka juga patuh kepada SOP sebagaimana rakyat Malaysia patuh kepada SOP. Yang itu penting dan kita kena lihat isu-isu ataupun kekangan mereka, contohnya penginapan mereka, jadi persekitaran mereka dan sebagainya. Dan majikan juga kena melihat kepada bagaimana boleh maklum kepada pekerja mereka untuk patuh kepada SOP dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan kebersihan setiap daripada pekerja mereka. Ini yang penting. Jadi kalau sama-sama bukan warga negara dan warga negara, kalau kita boleh dapatkan kerjasama pada dua pihak, insya-Allah kita boleh memutuskan rantaian jangkitan kuman COVID-19 dalam negara kita. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.